Satu. Selamat. Video. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cerita dululah ya. Apa yang saya bermesyuarat pada 17 bulan. Dan selepas tu saya akan bagi peluang pada awak untuk bertanya. Mungkin perkara yang sama semasa kita bercakap melalui telefon. Ada kumpulan yang bercakap melalui telefon semasa saya lepas mesyuarat. Perkara yang sama jugalah. Okey. Jadi sebenarnya pihak syarikat dia sekarang ni menilai baliklah kan, melihat balik jumlah yang hendak pulang kan, terutama semasa PKP dan selepas PKP. Dan sekarang ni pihak syarikat telah berusaha untuk menghantar pulang bagi pekerja yang unfit dulu. Yang unfit tu yang gagal FUMEMA. Sebab bila gagal FUMEMA tidak boleh berada di Malaysia, tidak boleh bekerja. Dan itu kena hantar balik. Sebab kalau pekerja itu tidak dihantar balik, pihak syarikat akan dikenakan denda. Sebab menyimpan pekerja yang unfit. Sebab pekerja unfit ni, kalau pihak ladang membuat rayuan balik kepada FUMEMA pun berkemungkinan akan unfit juga pada kali kedua dia buat medical FUMEMA. Okey, yang itu memang kalau saya pun memang saya syorkan untuk hantar balik lah. Sebab tak boleh buat apa. Walaupun terutama pekerja India, pekerja Bangladesh kebanyakannya merayu kan? Tapi itu tak boleh nak buat apa. Sebab keputusan medical dah ditetapkan dan kena hantar balik lah. Okay, itu yang pertama. Sebab unfit pun ramai. Kalau wilayah kita pun dah ramai. Kalau seluruh semenanjung Malaysia pun ramai. Dan saya difahamkan sekarang ni kapal terbang terhad. Kapal terbang yang untuk bawa balik pekerja unfit ke Indonesia, ke Bangladesh, ke India adalah terhad. Sebab bukan kata syarikat saja yang belum memohon. Syarikat AWI pun ada, syarikat Sandarbi pun ada, estate swasta pun ada, pekerja yang bekerja di construction di Kuala Lumpur pun ada. Itu yang terlampau ramai. Jadi pihak sekarang ni menggunakan Asia. Kalau Garuda saya tak pastilah ada tak ada, kalau Mas tak ada lagi. Sekarang ni Asia pun terhad. Kalau dalam satu kapal terbang pun kalau saya katakanlah satu seat untuk kapal terbang 200 orang. Kalau sekarang ni penjarakan sosial 100 orang. 100 orang untuk satu masa naik kapal terbang seluruh semenanjung Malaysia. Kalau pihak syarikat cepat booking tu, dapatlah seat tu. Kalau dia lambat, tak adalah, dia tunggulah masa penerbangan yang lain. Sebab saya difahamkan satu minggu, bukannya setiap hari ada, satu minggu mungkin ada beberapa kapal terbang saja yang beroperasi. Jadi itu perkara yang saya nak beritahu. Sebab kebanyakannya pekerja bertanya kenapa tak dapat balik. Salah satu itu yang pertama. Sebab keadaan kapal terbang yang terhad. Yang pertama. Kalau awak bertanyakan kenapa kawan-kawan yang lain dapat, saya pun bertanya kawan-kawan saya. Sebab kebanyakannya adalah kepada estate swasta menggunakan duit sendiri untuk beli tiket. Sebab awak semua yang mana yang unfit, terutama unfit lah, nak balik adalah ditanggung oleh pihak majikan. Kalau ditanggung oleh pihak majikan, kena tunggulah. Sebab majikan pun ada dia punya limitation untuk memohon berapa orang. Utamakan yang unfit dulu. Lepas tu utamakan yang ada masalah keluarga di kampung. Contohnya ibu sakit, isteri sakit. Itu yang utama. Kalau nak bagi yang lain yang ada masalah keluarga kampung macam mana? Kalau ibu dia sakit. Kalau bagi kepada yang hak lain yang tak ada masalah, tapi yang hak dia ada masalah, tiba-tiba dapat balik, kita tak tahu ibunya meninggal, tak sempat nak berjumpa. Jadi yang mana? Siapa nak salahkan? Okey? Itu yang lain adalah
Saya bercerita pada 17 hari bulan, semua pegawai ECP wilayah bermesyuarat di Ibu Pejabat membincangkan hal yang nak balik KOM ni. Okay, ambil lah yang nak balik KOM ni. Sebab saya difahamkan mulai selepas PKP ni, sebarang kelewatan menghantar sama ada KOM ke, sama ada sambung permit ke di pejabat immigration, sama ada di Putrajaya ke, sama ada di Jalan Kuta ke, selepas itu akan di-compound RM1,000 satu pasport. Sebelum ni, bila kita lewat, kita cuma dikenakan denda special pass. Pass khas berjumlah RM100 satu pasport. Itu yang kita cuba nak elakkan. Yang pada 17 hari bulan, berabung satu ada 5 orang yang tamat 17 hari bulan. Yang saya beritahu nama tadi lah. Yang ada yang tamat 16 bulan, ada yang tamat 12 hari bulan. Betul dia? Tetapi yang itu tak boleh nak buat apa. Yang itu memang pihak Ibu Pejabat akan berurusan dengan immigration. Kena bayar berapa, Ibu Pejabat akan bayar. Sebab itu dah tamat dah. Kalau kita hantar nak sambung pasport pun, sambung permit pun kena denda. Kalau nak hantar nak dapatkan surat KOM pun kena denda. Sebab dah dapat tamat tempoh. Itu yang nak balik tu, yang 16 hari bulan ke bawah tu memang kena denda. HQ terpaksa terima. Berapa jumlah nak kena denda, HQ nak bayar. 16 hari bulan 8 ke bawah. Sehinggalah start PKPP. PKPP pada bulan 6. Tak salah lah. Pada bulan 6. Tetapi pada yang mana pekerja yang sepatutnya balik, start daripada 18 hari bulan 3 sampailah PKPP tu. Start mula PKPP tu, yang itu memang gratis. Memang pihak Ibu Pejabat akan mohon dengan immigration supaya tidak dikenakan sebarang denda. Sebab itu dalam tempoh PKP. Awak kena ingat, PKPP adalah dua perkara yang berbeza. Pemulihan ni pejabat sudah buka. Tetapi kalau ladang pun hantar lambat dan wilayah pun hantar lambat ke HQ pun hantar lambat ke immigration, itu yang kena denda. Sebab dia kena mesti hantar sebelum tamat tempoh permit. Kalau dalam tempoh PKP tak boleh nak apa sebab pejabat kerajaan tutup. Okey, yang itu memang tak kena denda, tapi dalam tempoh PKPP memang kena denda. Berapa jumlah saya tak tahu. Awak bayangkanlah, kalau ada 200 pasport, darablah dengan kalau sebelum ni special pass 100, berapa jumlah yang kena bayar? Lepas ni kalau berlaku lagi RM1,000 nak darab dengan berapa pasport. Jadi siapa nak bayar? Contohnya. Sebab itu Ibu Pejabat dia nak selamatkan dulu. Yang mana permit tamat 17 hari bulan 8, yang berabung ada 5 orang. Saya kata ada terapai ada satu orang tamat 31 hari bulan 8. Yang itu hari itu juga saya dapatkan maklumat daripada Nadia untuk saya emailkan kepada MAC, ejen yang menguruskan untuk sambung permit di immigration untuk tahun kedua dan ke atas, ejen MAC yang dilantik oleh pihak kerajaan untuk menguruskan sambung permit. Dan kita menggunakan khidmat MAC ni untuk berurusan dengan immigration. Sebab kalau dah tamat tempoh, MAC takkan proses. Sebab dia nak proses, dia kena dapatkan tarikh special pass daripada immigration. Kalau dapat tarikh special pass, kita bayar. Kalau dulu kita bayar RM100 satu pasport. Selepas ini dikompaundkan RM1,000 satu pasport. Yang itu yang kita nak elakkan. Sebab itu yang mana yang saya minta 5 orang ni, saya kata buat formula dulu. Sebab saya dah mohon dah ke MAC dan dapat invoice dah. Kalau ni dah selamat dah 5 orang ni, cuma nak buat form memang. Kan? Kalau selepas ini, kalau awak dapat list nama untuk balik, tak ada masalah. Saya suruh
Kani CP mohon. Tak ada masalah. Walaupun awak dalam proses untuk sambung permit yang baru. Sebab ini kita nak elak daripada kena kompang. Kalau saya tak buat, kan, 5 orang ni saya tak buat, tiba-tiba dapat balik. Bila dapat balik, nak mohon surat kom daripada immigration, dia kata yang ni kena bayar kompang. Jadi RM1,000 darab 5. RM5,000 siapa nak bayar? Dah banyak. Ikat tuan. Ya, betul. Tapi syarikat dah bagi keputusan. Sambung dulu. Bila sambung, buat FUMEMA. Bila kita nak hantar balik, tak ada masalah. Sebab dah sambung. Maksud dia dah ada rekod untuk sambung, dah ada invoice. Bila kita hantar permohonan form ke immigration, takkan kena denda sebab kita dah ada proses tu. Kalau yang dah jadi sambung, lepas tu jangan nak balik. Tak ada masalah. Pembelajaran siapa? Tak, saya tanggung lah. Tapi sekarang ni, bila dia orang tak nak sambung, tak nak sambung, tak nak buat permohonan, tak apa. Tapi Nadia catat, lepas ni kalau kena awak dapat balik, immigration kita kena tanggung, awak tanggung RM1,000 satu orang. Saya catat ini, saya akan pegang ini. Boleh saya potong? Ha, boleh. Macam ni pun, saya sudah bersetuju untuk menandatangani kontrak selama 2 tahun dekat Ya. GP ini. Betul. Selepas kontrak, perjanjian dalam kontrak kerja, bila saya sudah habis kontrak, Ya. maka pihak Majikan. serikat atau majikan berhak mengantar balik kita ke Ya. asal. Tapi betul. Terlepas daripada risiko kena denda dan semua, itu adalah risiko serikat. Kenapa tidak diproses awal-awal? Sebelum Dia macam ni. Awak tahu tak awak saya cerita tadi, saya rasa awak tak faham saya cerita ni. Saya cerita awak tahu kan PKP dengan PKPP. Tahu, Ha. PKP yang mana pekerja tamat permit dalam PKP, yang itu tidak akan kena denda sebab yang itu pun pejabat kerajaan tak buka. PKPP pejabat kerajaan dah buka. Jadi sekarang ni bila pejabat kerajaan dah buka, kita syarikat kena hantar selewat-lewatnya 1 minggu ke immigration untuk dapatkan form. Kalau sekarang ni awak punya permit macam siapa yang 16 hari tadi? Siapa 16 hari? Tamat. Ali Subhan. Ali Subhan ada? ada. Dia punya kes HQ tengah ibu pejabat tengah berurusan dengan immigration. Kalau dia kena denda, kena bayar HQ yang ni. Sebab yang ni kita nak selamat dulu daripada kena denda. Selepas ni dah tak ada RM100, RM1,000. Pejabat punya risiko. Betul, tapi sekarang ni maksud saya kita nak selamatkan kena denda RM1,000. Ini bingung lah. Maaf bos ya. Tuan maaf. Kalau bagi saya yang tak mau, kalau pejabat tak mau ya, denda, yang kawan-kawan yang nak balik ni antarkan dulu berkas balik dulu. Nanti proses dekat immigration. Kalau nak ke pasal denda, kita hantar pejabat. Stop. Maaf. Pejabat kita sudah hantar itu berkas lama. Jadi kita denda pejabat. Kawan-kawan yang nak balik sangat. Betul. Sekarang ni awak faham ke saya cerita daripada awal tadi? Faham. Awak tak faham? Faham betul. Sebab saya kata ibu pejabat uruskan yang unfit dulu. Itu saya kata awak tak faham. Memang aku sering cakap sama Cik Nadia, yang sakit dulu dia balik ada masalah. Iya, betul. Mm-mm. Tapi awak tahu tak sekarang ni yang sakitnya berapa orang? Ramai. Nak hantar ke Indonesia. Yang Bangla tak tahu lagi. Yang sakit Bangla tu flight belum ada lagi. Saya difahamkan bulan 9 India baru buka. Itu Kolkata mana? Bangla. India. Kolkata yang buka. Itu pun antara yang unfit yang India, Kolkata berapa orang? Aku kalau jujur tuan ya, kalau aku jujur. Sebab macam ni. Sebab awak berada dalam berabung 1. Betul. Saya berada dalam 9 ladang. 9. Ibu pejabat ada berapa ladang? Paham. Dia nak hantar, dia nak tunggu pada awak. Belum tentu sebab ada ladang lain yang lebih kritikal. Unfit tu. Kalau macam tu, umpama kawan-kawan ini kasih medical, lepas tu dia nak balik nanti, apa itu bulan 5 bulan ke 7 bulan ke 10 bulan. Itu nanti biasanya pejabat tu dia nak minta bayar permit, bayar paspor, ongkos pesawat. Tapi sekarang ni dia dalam Itu jadi masalah dia.
Maaf. Surat dokumen tu ada perubahan kan? Yang ni kita melibatkan audit, external audit RSPO. Dia mempertikaikan kenapa syarikat mengutip balik duit jika dia tak ambil permit. Betul. Tapi pihak syarikat telah buat perubahan pada dokumen tu. Nanti Nadia boleh tunjukkan. Dalam tu ada ayat syarikat tidak akan mengutip balik jika dia balik awal sebelum tamat permit. Dalam tu dah ada dah. Kalau awak tak percaya, awak boleh balik pejabat, minta Puan Nadia tunjuk. Yang dokumen yang tu dah diperbarui Dan dah diperbetulkan. minta maaf lagi. Kesepakatan dari kita semua, kawan-kawan ini positif balik. Apapun caranya dia nak tunggu aja balik. Tak nak mau pengema, tak nak apa-apa, yang penting nak balik sangat dia. Macam ni lah, senang. Saya pun bila saya bercakap, berbuihkan sampai ke malam ni, sampai ke esok pun kita masih bertekak, betul? Betul. Kalau awak masih lagi nak ni, saya bagi peluang awak rujuklah dengan kedutaan sendiri. Rujuk dengan kedutaan. Ada kau kedutaan? Ada. Okey, apa kedutaan cakap? Tak, nanti kita proses. Kalau memang tidak akan saya nak tengok daripada SQ dulu. Dia macam mana nak ambil tindakan, nanti lepas tu barulah kita proses. Maksud dia macam mana? Saya kurang faham. Maksud dia apa? Kita orang nak tengok respon daripada SQ dulu. Daripada HQ. Sebab HQ macam ni lah. Saya wakil HQ, saya menceritakan apa yang ni. Dan ini yang saya nak jumpa langsung dengan SQ. Bila apa hasil, nanti kita boleh proses lah. Apa keputusan dari dua lah. Sebab saya wakil HQ, saya bercakap apa yang HQ maksudkan kepada saya. Okey. Ya. Kalau awak nak juga bercakap, saya akan call sendirilah. Awak bercakap sendiri. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Lalu dengan pejabat buruh, KBRI langsung. Sekarang ni saya nak call HQ, saya boleh. Nanti Cik Sam tak info jadi. Kalau awak nak cakap dengan HQ, saya akan ni sebab saya nak cakap bagi pihak HQ. Kalau mungkin saya cakap pun awak susah nak menerima, mungkin awak nak cakap dengan pihak HQ, saya akan minta awak cakap dengan pihak HQ. Nanti khabar dia dengan SQ bawa berapa? Tak, kalau saya khabar pun saya sama juga. Tak nak pergi pun memang sudah khabar macam tu. Tak nak pergi. Tak, saya beritahu selepas kita telefon tu, saya post ni dengan HQ kata yang 5 orang tak nak pergi form memang. Itu je. Dan HQ suruh saya pujuk juga. Saya macam ni, saya macam ni bos. Saya berpegang kepada kontrak kerja itu, perjanjian kontrak kerja itu. Betul. Apapun yang terjadi, kalau saya dah bersuara, Okeylah, macam ni lah. pihaknya apa? Saya telefon HQ, awak cakap sendiri. Boleh? Boleh. Lalu proses. Tak lembut. Sebab kalau awak nak saya berhubung dengan HQ, saya berhubung, tapi masa lepas saya call dengan awak, saya call HQ. Perkara yang sama saya menceritakan, HQ suruh awak sambung dulu. Itu yang dia suruh saya memberitahu awak, suruh saya memujuk awak supaya awak sambung dulu. Lepas tu dapat balik lah. Ni apa alasan dia suruh sambung tuan? Apa yang belum ada? Apakah Apakah akan ada? surat Dia tujuan dia macam ni. Awak tahu ke? Saya tadi saya berbual dia cakap awak tak faham. Memang awak tak faham. Saya faham. Awak faham tak? Dia tak faham. Sebab dia sekarang ni yang mana mati pasport 17 hari bulan. Hari Senin, betul? Kalau saya tak sambung, saya tak mohon invoice dengan ejen MACG. Lepas ni kalau pihak ladang memohon awak untuk kom, ada peluang kom, mohon kom dengan immigration dan kemungkinan akan dikenakan compound RM1,000. Itu saya ceritakan risikonya. Sebab kita nak elak risiko. Sebab risiko tu kita tak tahu siapa yang nak kena, siapa yang nak bertanggungjawab. Sebab ini saya bagi pihak HQ, kita memujuk supaya tidak benda. Kalau saya catatkan. Kalau selepas saya pujuk, kalau awak tak nak juga, awak tanggung sebab saya ada rekod jumpaan kita. Bila boleh seperti itu. Kenapa tak urus sebelum mati permit tuan? Awak tahu ke PKPP start bila? Awak tahu ke pejabat kerajaan start bila? Awak tahu ke nak masuk pejabat kerajaan tu seperti nak masuk buat urusan pasport di kedutaan. Awak tahu kan? Nak buat urusan pasport di kedutaan hari ini, mohon online dengan kedutaan Malaysia, 2 bulan lagi boleh masuk. Macam tu juga pejabat kerajaan immigration.
HQ memohon cara online nak masuk immigration, maka masa 1,5 bulan, 2 bulan boleh dapat. Bukan boleh pergi terjah yang masuk itu. Kena halau lah. Kau faham? Itu saya cerita tu. Bukan sesenang awak nak masuk kedutaan pun. Bukan masuk terjah, betul? Macam tu lah. Itu saya ceritakan senario sekarang ni. Okey, apa-apa asyik macam yang saya dapat tadi je lah. Kita ada pejabat dulu, kita ada KBRI juga sini, nanti dia bisa patut dia ada proses. Macam mana? Masalah yang bos cakap tadi. Saya menceritakan bagi HQ. Sekarang ni terpulang pada awak, sama ada awak nak buat form memo atau tidak. Sebab 5 orang ni saya dah hantar, dah dapat invoice. Sama ada awak nak buat form memo atau tidak, saya catat. Sekiranya selepas ni apa berlaku, catat dia. Awak tahu. Saya menceritakan bukan. Saya dah. Ada yang habis resiko kau memilih oleh. Saya menceritakan saya untuk buat form memo. Untuk buat form memo ada. Anak adik berpulas teknya tenduk Untuk sampai. buat form memo supaya kita selamatkan yang dah tamat permit, yang akan tamat permit. Macam ni bos umpama bos minta pengantaran orang kepada immigration, permohonan untuk mengantar. Itu pejabat. Ya, dari situ bos kan dah. Betul, tapi sekarang ni ibu pejabat meminta kita sambung dulu. Bila dah dapat peluang balik lah. Nanti kalau tak dapat, kalau sampai 1 tahun, Okey, macam ni. Kalau sekarang ni saya cerita apa yang berlaku. Kalau sekarang ni saya tak mohon awak punya invoice kan. Saya tak mohon. Bila tiba-tiba 3 bulan lagi, awak permit awak tamat ni. Permit tamat dah. Pasport tak tamat lagi, betul? Tapi pergi ke immigration, awak nak balik tak boleh balik. Sebab permit tamat. Immigration takkan keluarkan surat kom. Jadi kalau nak keluar surat kom kena bayar dia. Jadi sekarang ni siapa nak bayar compound RM1,000? Serikat lah bos, serikat. Kenapa? Kenapa dia? Tuan. Sekejap. Kenapa syarikat saya tanya? Kenapa syarikat? Sebab kenapa dia mengantar pekerja setelah selama tempoh. Itu satu. Hari ni 17 hari bulan Asian Pass saya dah merayu pada awak. Bagi pihak syarikat, saya mulakan kerja saya merayu pada awak untuk sambung. Saya menceritakan supaya kita nak elak daripada kena compound. Kenapa tidak 3 bulan, 2 bulan sebelumnya? Padahal sudah tahu. Sorry. Awak pun tak faham. Saya Kalau tak tahu. alasan dia. Saya tak tahu. Saya berpuas dah sakit. Sakit. Okey, Sakit asal otak PKP saya. atau PKP? saya tanya. Bila saya cerita awak tak faham. Okey, asal PKP alasan jawabannya. Sekarang 2 bulan sebelum permit kita mati sudah disodor Diserahkan. Surat perjanjian kontrak kerja, sambung ke tidak. Itu satu. Tapi sekarang jauh sudah. Ya, tapi sekarang bulan sebelum mati permit. Macam ni lah untuk senang saya kat Cik Zam. Kita sambung dulu form memo. Bila dah dapat permit, macam Cik Zam cakap, kita boleh proses untuk kamu semua pulang. Janji permit tu dapat dulu. Bila masa kau nak balik, kita uruskan. Janji sebab kita nak mengelakkan immigration. Paslon dengar dulu. Kalau masalah denda itu saya tak tahu. Ya. Company dah cukup wujud untuk korang sambung Kita dulu. minta buat satu balik, dua balik, kita itu aja lah. Itu terserah pejabat siapa yang atur itu. Kita dah Inilah, saya call ini pejabat. Awak cakap sendirilah. Sebab saya berbual, saya dah sakit. Hello, Assalamualaikum Cik Ayah. Okey, satu ni. Saya ada dekat Senang 4. Sekarang ni kita jumpa dengan Cik Ayah kat yang dia bergabung satu kan. terserah ni lah. Dia nak sambung tu kan. Saya minta bantuan dia dalam cakap mungkin. Tanggal itu dalam Siapa ni? Okey, nama awak? Abu Nama. Okey, Cik Ayah. Cakap dengan Cik Rabul Ahmad yang bekerja berabung yang tamat permit pada 17 bulan, tapi saya dah sambung ke MIG, tapi sekarang ni dia tak nak buat form 5.
13 Invoice dah ada lah, cuma medical formula je. Nah, Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita tak sambung, kenapa tidak diantar balik sebelum mati permit dulu? PKP tamat bila? Macam mana dengan bulan 4, Bang? Macam mana dengan bulan 4 yang sudah mati permit? Ya. Lepas tu yang bulan 8, sedangkan kan sudah mati sama dengan bulan 4 permit dia. Bos, saya nak tanya. Bila dikenakan compound, itu bukankah itu tanggung jawab atau apa? Sepenuhnya adalah risiko daripada serikat, Bos. Sebab delay dia sikit kan, 100. Kalau yang 17 ke atas, 17 Bulan 8. bulan 8. Kenapa? Kalau yang 17 ke atas, 17 hari bulan 8 ke atas. Masih. Kalau yang bulan yang dari pada 17 hari bulan 8 itu boleh, Pak. Yang 17 ke atas maka tak boleh. Kenapa dia? Tak nak sambung lagi Kau setahun. balik, tak nak rambung, kontrak saya. Kenapa tadi? Tuan, Ini perjanjian nah lepas tu yang bulan 9 ni dia masih hidup permit dia, kenapa disuruh sambung lagi, Tuan? orang mana yang berbalik. 3 orang. 2, 2 orang. 5, 5 orang. Ini ada itu. 17. 17 orang lah semua. 5 orang 17 bulan tamat. Yang kau nak belas lain cerita. Yang 16 tu HQ bayar. Ya, Tuan. Ini 100 dulu kan. Halo. Ya, duduk.
Dia nak bayar itu kompor pasal 100. Kalau yang 1000 tanah apa masalah dia aku beda dia. Ini PKPP ini start bila tuan? Dia start bulan Bulan 6. 6. Lepas tu yang atas bulan 6 kena kalau mati permit kita ada 1000 kan? Maksud dia dah itu 100. Ah. Ini selepas pada ni. Selepas dari Selepas pada ni PKPP ni. PKPP ni Ha. kan belum lepas yang PKPP ni. Belum lagi, dia tak lama ni. Lepas tu 1,000. Memang yang macam Sebab memang tak ada surat daripada immigration, cuma dimaklumkan oleh macam satu hari bulan Kawasan Ogos Malaysia je. tak boleh disambung ke baru ni. Mana? Yang 17 Ogos ni mati kan? Ya 17 sudah saya mohon sambung. Cuma saya minta buatlah form memang. Kenapa mohon sambung bos kita orang tanah sambung? Iya, sebab itu yang tadi Bapak Yahya beritahu supaya sambung dulu supaya nanti selepas ni tak ada masalah bila nak mohon surat form dengan immigration tak sangkut. Salah siapa ni bos yang suruh aku yang mohon sambung padahal kita orang tanah sambung. 2 bulan hari apa? Betul. 3 bulan sebelum Dia cakap dah tanah sambung. Betul, tapi sekarang ni awak tahu kan nak masuk ke immigration tu bukan senang-senang nak masuk. Kalau awak senang-senang nak masuk macam kedutaan, boleh saya suruh dengan dia bawa lah dia orang pergi kedutaan Malaysia. Tanpa daftar online. Tengok macam mana boleh masuk dia masuk. Macam tu jugalah. Kalau memang diproses awal-awal mesti kan boleh gini. contoh Hari seperti saya keluar proses. contoh Dia seperti hari dah. Bukan masalah proses lambat. sekarang saya nak tanya satu hal tuan boleh?